Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita dengar sedikit kata-kata aduan daripada Yang Berkuasa pengurusi Surau Jemaah Syakirin Ustaz Rashidi Mansur. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bahagia saudara Ustaz Da'ish Muhammad, barisan ahli panel Ustaz Pius Fahimi, Da'ish Syatikah, dan juga adik Qayyim Nizar Sarimi, Ashabul Fadilah, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajiah, Muslimin, Muslimah, rahmati Allah. Syukur pada Allah pada malam ini seperti mana yang telah kita rancangkan forum santai kita bersama dengan barisan ahli panel yang kita dah jemput, dan saya mengambil ruang dan peluang mengucapkan terima kasih kepada bahagia ahli panel sekalian yang hadir pada malam ini berkongsi ilmu dengan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih. Mari kita sama-sama mendengar dan mencerap dengan baik, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mendengar alunan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Adik Qayyim, yang mana beliau merupakan johan tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Itu dia tadi bacaan daripada Adik Qayyim Nizar Sarimin, yang mana beliau merupakan Johan antarabangsa. Masya Allah. Macam mana? Tu boleh pik? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai, ini nampak 10,000 dah, tapi jawab macam Assalamualaikum semua.
Biasa macam anak dalam kelas kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah pada malam ini saya tak naklah mukaddimah panjang sangat sebab saya tuan rumah. Jadi saya nak bagi ruang untuk Puan Suhaimin dan juga Da'i Syafiqah, yang mana kedua ahli panel ini saya tak perlu perkenalkan lagi lah, kerana mereka ini orang-orang yang hebat. Yang mana Da'i Syafiqah saya kenal waktu dalam Da'i 2017, dan sekarang ni saya difahamkan beliau juga turun naik court. Dengar macam suspend kan. Beliau sekarang ini sebagai peguam, dan Puan Suhaimin merupakan Puan 2014. Betul? Itulah saya tengok, ini gambar lain. Saya pun sama juga. Tengok gambar dan poster lain, saya sekarang lain. Sebab tu budak-budak mengaji kata, Ustaz, itu apa Ustaz? Macam itu waktu muda. Sekarang ni muda lagi. Baik. Hari ini kita nak cerita berkenaan dengan aku yang sekarang bukanlah yang dulu. Saya ingatkan lagu Tega. Aku yang dulu. Ini bukan zaman korang kot. Bukan zaman tuan-tuan dan puan-puan kot. Bukan zaman ni, zaman saya lah kot. Sebab zaman Tega-Tega ni, memang lagu-lagu kita lah. Baik, hari ini kita nak cerita berkenaan dengan tahun baru. Kita nak sambut tahun baru dah. Tahun Masihi lah. Jadi kita biasanya bila kita sebut tentang tahun baru ni kan, tambah-tambah yang dekat depan-depan saya ni, ibu ayah saya ni lagi senior lah. Jadi kita nak tahulah macam mana kalau kita sebut tentang perubahan, adakah dekat dalam Islam juga dia ada konteks berkenaan dengan perubahan, iaitu kita kena azam dalam pahaman konteks Islam. Bagaimana apa pendapat berkenaan dengan tajuk kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang sangat saya hormati pengurusi majlis Da'i Muhammad, rakan panel, Adik Qayyim, Ustaz Rasidi, seluruh ahli jurutan kota masjid, hadirin hadirat, adik-adik juga, anak-anak muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ibu ayah kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Saya ibu ayah lebih maklum, majlis ini majlis yang seperti inilah, majlis yang mengingati Allah. Allah menciptakan satu malaikat khas hanya untuk mencari majlis ilmu di atas muka bumi ini. Dia tak ada tugas lain. Dia tak ada tugas cabut nyawa ke apa tak. Dia hanya diciptakan oleh Allah untuk cari majlis ilmu dan menaungi mereka-mereka yang berada di dalam majlis ilmu. Malaikat berselawat kepada kita. Pada malam ini ibu ayah, adik-adik juga kena yakin malaikat sedang berselawat. Malaikat selawat ni maksud malaikat doa lah. So panjang cerita, kalau cerita pasal selawat ni panjang. Di dalam Al-Quran Allah selawat pada Nabi, malaikat selawat pada Nabi, kita pun beriman, orang beriman berselawat pada Nabi. Tetapi dalam Quran juga Allah pun berselawat pada kita, malaikat pun selawat pada kita. Tapi itu panjang ceritanya, itu kuliah punya cerita. Itu kuliah punya sembang. Yang pertamanya syukur pada Allah SWT. Cuma syukur ni ibu ayah, kata Imam Nawawi, syukur ni dia ada rukun dia. Rukun ni ada syukur. Syukur ni dia ada rukun dia. Syukur ni dia ada 3 rukun. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan. So salah satu rukun ni tak ada, batal syukur itu. Ini yang kadang-kadang kita tak tahu, dan kebanyakan kita gagal dekat syukur perbuatan. Di situ masalah gagal. Contohlah, ini contoh ya. Contohlah, saya dapat anugerah berita bulanan. Contohlah dekat TV tu, anugerah berita bulanan. Okey. Saya ni seorang model yang tak patutnya lah. Mungkin tidak menutup aurat punya model. Tak tutup aurat punya model lah. Tiba-tiba announce pun nama saya. Okey, siapa-siapalah. Siapa-siapa. Lepas itu saya pun dengan mic-nya, dengan rendah dirinya, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kepala otak dia. Syukurnya sah tak? Tak sah. Mungkin syukur dengan hatinya, nikmat anugerah ni Allah bagi. Sah. Segala bakat ke apa semuanya itu dia syukur dengan lisan dia. Dia ucapkan alhamdulillah, sah. Tapi perbuatannya itu tidak disukai oleh Allah, maka syukurnya itu tidak sah.
Sebab tu contoh kalau yang dekat kita, kita syukur mata ini anugerah daripada Allah, kita membenarkan dengan hati, bukan kerana doktor, bukan kerana aimo ke apa segala macam. Kedua, kita ucap dengan lisan alhamdulillah, tapi kita menggunakan mata itu dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Syukur kita pada mata tu sah tak? Tak sah. Itu maksud syukur. Syukur ni ada rukun. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada adik Qayyim kerana sudi saya difahamkan oleh Da'i Muhammad, datang daripada jauh, didatangkan daripada Kelantan. Kita mendengarkan kita pada ayat Quran, tapi pelik, kenapa dia baca sedap, kita tak baca sedap makcik pelik, padahal Quran yang sama. Quran lain sikit ke maaf, pelik. Ibu-ibu ayah yang mungkin dalam hatinya datang pada malam ini, ada yang cinta majlis ilmu, ada cintanya pada Al-Quran, sebab tu nak dengar adik Qayyim kita baca. Tuan-tuan ketahuilah, tuan-tuan semua yang mencintai Al-Quran adalah ahli keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut dalam Quran, siapa yang hatinya cinta kepada Al-Quran, dia adalah ahlullah, ahli keluarga Allah. Ahlullah ni bukan orang yang hafal Quran makcik, tidak. Orang yang hatinya cinta kepada Al-Quran, maka dia ahli keluarganya Allah. Bukanlah Allah tu ada keluarga, wala'ayazubillah. Cuma hadis itu nak bagi tahu, ahlullah ni adalah orang-orang yang akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergerung dalamnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, belum jawab soalan lagi. Yang keempatnya, malam ni berapa bulan? Bulan Islam. Adik-adik, dengar ceritanya adik-adik anak muda pada datang. Malam ni 24, baru buka kalender masing-masingnya. 24 Jamadil Awal ataupun Jamadil Ula 1445. Ustaz nak tanya adik-adik dulu. Saya kalau selalu pergi kalau ada adik-adik anak-anak ni yang muda-muda ni, suka saya tanya, kalau Nabi hidup pada malam ni, dik, kalau Nabi SAW hidup pada malam ini, agak-agak berapakah umur Nabi SAW? Sebab kalau budak-budak ni tak tahu mana, kalau dah tua bangka orang ni tak tahu tak mana. Adik-adik kalau dapat jawab, Ustaz bagi duit RM20. Kalau malam ni Nabi SAW masih hidup, berapa agak-agak umur Nabi? Tu 1445 tu dah bagi dah sikit. Okey, kita buka open. Siapa juga? Sila. Makcik-makcik pun boleh. 1400 pun makcik. Nak tanya ustaz kan tak dapat, lagi malu ustaznya. Baik tak payah tanya. Berapa umur? Tak ada? Sila dik. Jawab je, tak ada masalah. Berapa? Ya, salah. Salah dik, salah. 1445, salah. Apa umurnya? Tak ada ya? Tengah ngutuk tu apa, tengah ngera ke apa ke? Ngera. Dapat? Alah, sikit lagi. Tak ada ya? Alhamdulillah. 1406. 1460. Kau apa? Tak dengar. Kuat sikit. 1000 10 apa bang? Salah. Tadi ya, alhamdulillah tamat duit aku. Senang aja. Ini kalau nak ceritanya panjang lah, bila tahun hijrah ni apa semua kan. Cuma mudah aja. Tahun hijrah dihitung waktu Nabi pergi hijrah. Faham tak? Waktu Nabi pergi hijrah tu, itu tahun pertama dihitung. So nak dapat umur Nabi sama je. Senang saja. Waktu Nabi pergi hijrah tu berapa umurnya? 53. 1445 campur 53 dapatlah 1498. Awak dah kira dalam kereta tadi. Itu umur Nabi. Bukan apa, sebab kita ingatkan, kalau kita tak tahu, kita ingat Nabi ni dah berapa juta-juta tahun dulu daripada kita. Rupanya 1490 ni 100 tahun atuk aku meninggal, onyang aku 200 tahun, 1000. Tak jauh sangat. So
Kalau cerita panjang macam mana tahu hijrah, selalunya kita cerita ni waktu mak hijrah, baru kita cerita macam mana kita dapat tahun dan sebagainya lah. Sebab kita ni dah umur 60 lebih makcik, haram tahu mana rupanya kita dapat tahun dalam Islam. Kalau ada rezeki kita cerita lain. Kalau tahun Masihi ini Nabi Isa lahir kan 2023. Itulah umur Nabi Isa sekarang. Kalau dia hidup, bukan memang hidup pun, kalau dia ada bersama dengan kita ni, umurnya 2023. Itu waktu dia lahir. Nanti dia turun tak ada umur, itu umur diangkat lah. Waktu dia angkat umur dia 30, dia turun pun waktu umur 30. Baik, baru nak menjawab soalan ni. Apa ke tadi soalan ni? Itu hilang. Dalam Islam ni azam ya, azam tahun baru ni ada ke ataupun dalam perspektif Islam? Memang ada lah. Setiap hari Allah mengajar kita untuk berazam ke arah yang lebih baik. Makcik, dalam surah Al-Fatihah, kalau nak cerita panjang lah, qad aflaha man tazakka, banyak ayat Quran berkaitan dengan suruh kita berubah ke arah yang lebih baik. Cuma saya ambil satu lah dalam masa yang tak ada ni, mungkin 2-3 minit. Surah Al-Fatihah yang Allah suruh kita baca, bahkan diwajibkan ke atas setiap mukallaf untuk membaca surah Al-Fatihah. Dekat situ ada ihdinas siratal mustaqim. Itu satu doa makcik. Makcik kalau tak tahu doa apa ke, lupa ke, bahasa Arab gagal ke dulu, makcik baca je surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah sebaik-baik doa. Sebab doa yang terbaik adalah minta hidayah. Tanpa hidayah kita tidak akan lakukan, tak dapat lakukan apa-apa pun. Zikir yang terbaik adalah surah Al-Fatihah. Kalau makcik tak tahu zikir-zikir apa ke, zikir saja Al-Fatihah. Alhamdulillah, macam kita kan, kita nak cukup banyak. Kita ada anak, kita ada kasih sayang, kita boleh ngaji, kita nak belajar tajwid dan sebagainya. Semualah ilmu dan sebagainya kan. Memang tak terucap lah kita kan, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung satu saja mufrad ni'mah, satu saja nikmat Allah, maka kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Tapi satu kalimah Allah bagi kepada makcik, Allah bagi kepada kita semua. Satu kalimah kalau kita ucap, kita telah bersyukur kepada Allah luar dalam, iaitu alhamdulillah. So yang kita nak begini, ihdinas siratal mustaqim, iaitu kita minta pada Allah satu benda yang important, satu benda yang sangat penting, iaitu hidayah. Hidayah ni apa makcik? Hidayah daripada yang belum Islam kepada Islam. Makcik dah Islam yang meronjang apa minta hidayah lagi? Meronjang atau meronjang? Payah nak cakap ni. Buat apa kita minta hidayah lagi kalau kita dah Islam? Sebab tu hidayah ni dia ada 3 tahap. Daripada yang belum Islam kepada Islam, itu juga hidayah. Tapi tak cukup dengan itu. Seseorang yang jadi Islam, dia tak memadai dengan itu. Bila Islam, dia kena minta lagi pada Allah, dia kena mohon, dia kena usaha, dia kena ikhtiar. Itu yang soalan tadi tu. Adakah Islam ni dalam pompat hijrah diri, berazam, berniat untuk ubah diri? Ya, daripada Islam kepada orang yang beriman. Tuan-tuan kena tahu ya, dia ada 3 tahap. Yang paling tinggi takwa. Islam, iman, takwa, ataupun kita panggil Muslim, mukmin, muttaqin. Apa itu Islam? Apa itu orang yang Islam? Orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, kalau dia tak semayang, Islam tak? Islam. Walaupun dia tak semayang, dia tetap Islam. Sebab pintu Islam hanya dia mengucap, Islam lah dia makcik. Bukanlah dia kata semayang ni tak ada, itu lain. Ini dia malas semayang, malas puasa, malas apa semua malas. Tapi dia dah mengucap Islam tak? Islam. Kalau saya boleh buat benda yang untuk faham mudah lah. Orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, dia Islam. Orang yang mengucap 2 kalimah syahadat dan taat segala perintah Allah, itu mukmin. Orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, melakukan perkara yang Allah suruh, meninggalkan yang dilarang, itu baru takwa. Contoh, kalau kita nak faham gini, dia mengucap 2 kalimah syahadah tetapi dia tak semayang, atau semayangnya celam-celam kata orang, dia ni orang Islam tapi dia bukan orang beriman. Okey,
Ini kita memang kenalah. Kita semayang makcik, baca Quran, tapi mulut jelabah juga. Tahu jelabah? Mulut ni laser. Mulut ni kuat ngumpat orang. Ketahuilah makcik berada tempat orang yang beriman, tetapi makcik tidak berada tempat orang yang bertakwa. Kalau kita faham, kita tak pelik orang Islam yang ambil rasuah. Sebab mungkin dia semayang, mungkin dia puasa, dia hanya Islam, dia hanya beriman, tetapi dia bukanlah orang yang bertakwa. Takwa ni iaitu meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh Allah. Nanti macam-macam lah ayat. Inna lil muttaqina mafaza. Orang-orang bertakwa, orang yang bertakwa berjaya. Itu yang paling tinggi. Sebab itu setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala, Islam mengajar kita supaya memohon kepada Allah, berazam untuk tingkatkan diri daripada Islam kepada mukmin, daripada mukmin kepada muttaqin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, hidayah yang kita minta dalam salat, dalam surah Al-Fatihah. Hidayah ni dia sebenarnya dalam hidayah tu dia ada hidayah dan taufik sebenarnya. Hidayah tu apa? Hidayah adalah tahu yang mana betul, yang mana salah, yang mana disuruh, yang mana dilarang. Itu hidayah. Tetapi seseorang yang dapat hidayah tetapi dia tak dapat taufik, dia tak dapat lakukan sembahyang walaupun dia tahu. Contoh kita lah, tak payah cerita orang ataupun kita sendiri. Kita tahu tak sembahyang itu wajib? Ramai tak orang tahu? Tetapi ramai tak orang yang tak dapat melakukan sembahyang? Itu tandanya dia dapat hidayah tapi tak dapat taufik. Ramai tak orang ni yang 2.2 apa? 2.2 pula dah. 22 juta ni. Ramai tak yang tahu infak ni bagus dan sebagainya? Tuan-tuan dah ceritalah, ustaz ni kalau tanya surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi, ayatnya satu cabang 7 tangkai 100 biji buah. Semua kita hafal, walaupun dalil tahu, hadis Nabi tahu, haram nak bersedekah. Itu tandanya dia tahu itu hidayah. Tapi untuk melakukan keadaan tersebut, dia perlunya taufik. Itulah yang kita minta makcik. Dua angle tadilah saya bawakan. Satu, hidayah itu ada 3 tahap, dan satu lagi hidayah ni dia atas dia pada ada taufik. Itulah yang kita minta pada Allah. Itulah yang kita doa. Itulah kita azam, yang bukannya setahun sekali, bukan bulan 12, tak. Setiap hari, setiap saat makcik oi, kita disuruh berubah ke arah yang lebih baik. Udahlah tu. Oh, alhamdulillah. Bila kita kata buka konteks berkenaan dengan hidayah ni, baru saya terfikir betul lah, kita sepatutnya tak perlu nak fikir tahun, tak perlu. Sebab apa, kalau kita tengok kita punya ibu-ibu ni, saya sampai tanya kakak saya, apa pasal banyak sangat khatam Quran ni? Ni ibu-ibu ni dia boleh khatam selalu, nak bagi tahu sentiasa baca Qurannya. Jadi bila kita sebut tentang perubahan, kita hari ni nak cubalah, orang kata ikutlah kepada apa yang kita sarankan hari ini. Jadi kita nak teruskan kita punya slot pada hari ini dengan kepada Da'i Syafiqah. Bila kita sebut berkenaan dengan azam, kita ni kadang-kadang bila tambah macam bulan puasa lah, 10 awal dia naik, lepas tu saat lagi dia tinggal lah Imam Bilal, dia belum lagi kalau imam baca panjang. Jadi macam mana Da'i Syafiqah? Kalaulah kita katakan sebagai azam ini, apa yang sepatutnya kita azamkan, dan juga dianya menjadi manfaat bukan sahaja untuk diri kita tetapi untuk orang lain juga. Macam tadi saya sebut baca Quran kan, dia bukan baca Quran seorang, dia baca Quran ramai. Jadi manfaat itu dapat pada semua orang juga yang hadir pada benda itu. Jadi macam mana Da'i Syafiqah? Silakan. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah yang dihormati saudara panel, saudara Qayyim, Dai Muhammad, Ustaz Suhaimi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ustaz, asatizah semuanya, dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam keadaan yang baik dan sejahtera selalu insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita pertama sekali syukur pada Allah dan seterusnya banyak-banyakkan salam serta selawat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan usaha kita mengamalkan sunnah baginda, berselawat kepada baginda, kita sentiasa dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, bila berbicara berkenaan dengan azam, bukan setakat kita nak jadi lebih baik daripada hari ke hari untuk diri kita, bahkan juga untuk orang lain, bahkan juga kita nak jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Teringat saya satu hadis Nabi yang mengatakan bahawa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia, manusia yang paling dicintai oleh Allah, kita yang paling dicintai oleh Allah, siapa? Adalah orang yang banyak manfaatnya, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, makna kata dalam kehidupan kita bukan setakat kita nak jaga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, tetapi ada satu lagi hubungan kita, iaitu hablum minan nas. Jaga hubungan kita dengan Allah dan juga jaga hubungan kita dengan manusia-manusia lain. Tuan-tuan dan puan, saya minta maaf, dia terbawa rasa emosi sedih tu dari Muhammad, saudara Qayyim Ustaz, bila mana baru terdengar satu cerita daripada seorang klien lah. Kita dengar-dengar kes di luar sana berkenaan dengan rumah tangga. Saya minta maaf kalau saya kongsi tentang rumah tangga, boleh ya Daik Muhammad? Masya Allah, yang ni berkaitan dengan hubungan antara manusia. Dia bila berkeluarga, bila kita ada pasangan, bukan setakat kita berkahwin dengan pasangan kita, tetapi kita diibaratkan berkahwin dengan keluarga dia. Bahkan di situ bukan setakat anak atau menantu kena faham bahawa dia akan ada ibu dan ayah yang baru, iaitu ibu mertua, bapa mertua. Tetapi ibu mertua, bapa mertua kena faham bahawa dia ada anak yang baru, iaitu menantu dia. Jadi subhanallah, baru-baru saya terdengar, ya Allah, Masya Allah, anak dah baik, menantu dah baik, jadi suri rumah, buat yang terbaik untuk mak ayah dia, buat yang terbaik untuk mak mertua dia, bapa mertua dia. Tapi apa yang berlaku? Anak lelaki dia ni, dia sentiasa melebih-lebihkan apa yang mak dia nak, apa yang mak mertua dia kata, apa yang mak dia nak, dia lebih-lebihkan. Bukan tak boleh, tapi janganlah sampai menzalimi si isteri. Jadi subhanallah, kat sini apa yang kita nampak kat sini, mak dia sampai kata kurangkan nafkah isteri daripada 500 jadi 250 bagi dekat mak dia. Tuan-tuan puan, zalimi tak kepada isteri? Zalim. Jadi perkara ni kita fikirkan, adakah memberi manfaat kepada orang? Tidak. Dia memberikan kemudaratan yang lebih besar kepada bukan setakat diri dia, bahkan juga anak dia, isteri dan sebagainya. Dekat sini kita faham apa dia? Khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa nak jadi dicintai oleh Allah, jadilah orang yang bermanfaat. Jadilah orang yang suka buat kebaikan, tapi kebaikan tu bukan setakat untuk diri dia, bahkan juga untuk orang lain. Saya baca Ustaz kata tadi, ada wakaf. Ni antaranya. Subhanallah, baru-baru ni saya ada bertanya dengan seorang kawan. Maknanya tuan puan yang rahmat Allah, yang pertama, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita nak jadi, bukanlah kita kena fikir, maknanya kehidupan kita, tujuan utama kita adalah untuk mencapai redha dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Antaranya adalah menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, subhanallah, bila kita sebut tentang azam, impian jadi lebih baik. Yang pertama sekali, yang keduanya adalah poin utama dalam kehidupan kita adalah muhasabah. Kan bila mana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hashr ayat 18, Allah sebutkan yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kan ustaz kata tadi takwa. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah
Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, apa maksud di sini adalah penting. Yang keduanya muhasabah. Muhasabah, tuan-tuan dan puan. Ustaz kata tadi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebenarnya dalam surah Al-Fatihah, saya pun suka apa yang Ustaz bawa tadi tentang surah Al-Fatihah. Saya belajar dengan seorang lecturer ni, nama ustazah ni Ustazah Halimah. Ustazah Halimah ni baru sahaja meninggal dunia sebab kanser. Tapi walaupun dia kanser, tahun yang keempat dia ajar saya maqasid syariah. Maqasid syariah tahun yang kelima dalam bahasa Arab. Lepas tu dia sambung lagi sampai ada baru-baru ni dapat berita dia meninggal dunia. Masya Allah, apa dia pesan? Dia pesan satu. Dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Sebelum tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu Allah kami menyembah dan padamu Allah kami mohon pertolongan. Tuan-tuan dan puan, muhasabah kait dengan perkara ini. Kita minta dengan Allah daripada waktu subuh sampai zuhur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku beribadah padamu ya Allah. Aku mohon petunjukmu ya Allah. Aku mohon pertolonganmu ya Allah. Bimbinglah aku. Bimbing macam mana? Bimbing ya Allah, aku nak jadi lebih baik. Aku nak jadi ibu yang lebih baik. Aku nak jadi hamba-Mu yang lebih baik. Bimbing aku daripada subuh ke zuhur. Zuhur, solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku sembah-Mu ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Bimbinglah aku daripada zuhur ke asar. Asar ke maghrib. Maghrib ke isyak. Sampailah isyak ke subuh semuanya. Maknanya kat sini kita faham solat itu, tuan-tuan dan puan. Solat, waktu solat itu adalah antara waktu yang penting untuk kita muhasabah diri. Ya Allah, hari ini aku dah jadi lebih baik ke? Hari ini aku dah buat satu perkara yang bermanfaat ke? Hari ini aku dah buat yang terbaik ke untuk hidup aku? Itu satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Baik, yang pertama tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua, muhasabah. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, berkaitan dengan kehidupan kita sebagai seorang insan. Kita hidup bersama dengan insan lain. Kita hidup bersama dengan orang lain. Jadi yang ketiga, yang penting adalah akhlak. Masya Allah, penting sangat-sangat tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Kenapa? Siapa yang paling kenal kita? Siapa sebenarnya orang yang paling kenal kita? Tuan-tuan dan puan boleh teka, siapa orang yang paling kenal kita? Allah. Orang yang paling kenal kita. Mak bapak lagi? Mak ayah? Adik-beradik, betul, adik-beradik gaduh-gaduh kadang-kadang kan. Siapa lagi yang paling kenal kita? Bini, betul. Bini, pasangan kita paling kenal kita. Betul, pasangan kita adalah orang yang paling kenal kita. Dekat sini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, mungkin ada daripada kalangan kita pasangan yang telah pergi meninggalkan dunia. Kita sentiasa doakan pasangan kita, sentiasa doakan kesejahteraan dia. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, akhlak ini penting. Masya Allah, sangat-sangat penting. Sampai saya, tuan-tuan dan puan, saya sebelum ni jadi lawyer untuk bahagian civil litigation, bahagian conveyancing. Baru praktis syariah. Alhamdulillah, awal tahun hari tu bila masuk firm syariah, ya Allah, awal-awal lagi Allah dah ajar melalui bos saya, dia ajar apa pun yang berlaku, manner, adab, akhlak. Yang ni yang makin berkurang dalam generasi kita, tuan-tuan dan puan. Makin berkurang dalam keturunan-keturunan kita. Yang ni yang perlu kita didik. Subhanallah, saya nak kongsilah, bukanlah tak ada benda pun cerita saya ni, tapi saya nak tunjuk akhlak dalam masyarakat Islam sendiri makin lama makin merudum. Allahumma selamat. Satu hari tu saya nak pergi balik kampung. Saya balik kampung Perak, dekat Ipoh, dekat Kampar. Jadi bila nak balik tu singgah R&R. Biasa kan singgah R&R, nak solat jamak kosong, lepas tu nak makan sikit, nak isi perut. Waktu saya singgah tu, saya nak makan tom yum, mihun tom yum ayam, sukalah kegemaran tu kan. Saya makan, tepi tu ada playground, budak-budak main, budak-budak kecil main, 4, 5, 6 tahun. Saya baca bismillah, nak makan ni, bismillah, aduh tuan-tuan, bismillah, Allahu Akbar. Daripada saya bismillah makan tu, sampailah habis tom yum tu, Masya Allah, sedap. Satu je tak sedap.
dekat playground tu ada seorang budak lelaki kecil, umur dalam lingkungan 5-6 tahun. Tak habis-habis perkataan daripada mulut dia. Keluar satu perkataan yang saya kurang gemar. Apa dia? BODOH. Allahu Akbar. Saya kata, adik ni belajar dari mana ni? Kan kita ni yang dengar rasa takut je. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak dia jadi orang yang baik. Kita tengok budak ni, ya Allah, siapalah ajar dia ni? Kan mana dia belajar ni? Tapi tuan-puan, bukan setakat dia, ramai lagi yang perlukan bimbingan kita. Ramai lagi yang perlukan contoh teladan yang baik daripada tuan-tuan puan-puan sendiri. Jadi subhanallah, itu dia mungkinlah untuk round yang pertama. Yang pertama, khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, Allah apa tadi? Muhasabah. Dan yang ketiga, akhlak. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Da'i Syafiqah atas perkongsian tadi, bahawa kita kena tahu bahawa hubungan kita dengan manusia dan juga muhasabah ini adalah penting, yang menjadikan akhlak kita semua sebagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, kita akan teruskan pada pusingan ini dengan, saya tadi tengok lama pada Adik Qayyim. Mic dah buka ke Adik Qayyim? Okey ke? Adik Qayyim ni dia punya program penuh, jadi kita kesian jugalah. Jadi hari ni kita biasa dengar, ini tak tahulah saya ke, sebab asyik-asyik bila saya tanya macam tak simplify kan, dia tak macam tak kena. Saya kata minat dengan Adik Qayyim ni sejak daripada adik-adikku. Adik-adikku insya-Allah. Ini merupakan lepasan daripada, kalau kita dai PU kan, ini daripada kecil adik-adikku. Saya tak pastilah, kemungkinlah ayah ibu pernah kenal, pernah tahu program adik-adikku ni TV1 Qayyim. TV1. Saya memang suka tengok, tapi saya tengok bila seorang peserta ni saya macam, ish, dia betul adik ni. Sebab dia tak nampak tapi dia petah berbicara. Jadi kali ni saya nak tahulah sebab apa dia macam, bahasa budak-budak sekarang ni, dia buat comeback lah. Dia buat comeback. Dulu dia dalam adik-adikku, dan sekarang ni dia sebagai seorang Johan antarabangsa. Dia bukan, bahasa budak-budak sekarang ni, dia bukan kaleng-kaleng. Adik-adik, dia bukan kaleng-kaleng. Dia daripada kecil macam kamu semua, mengaji, lepas mengaji, pop, jadi Johan. Jadi saya nak tahu sikit Qayyim, macam mana bolehlah terjadinya sebagai Johan sekarang ini. Orang kata apa perjalanan kehidupan tu, kita nak tahu macam mana perjalanan kehidupan Qayyim sekarang ni sehinggalah sekarang. Silakan Qayyim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey, saya sebenarnya tak adalah pandai, tak adalah pentah berbicara sangat. Jadi untuk macam mana saya perjalanan kehidupan saya, jadi kehidupan saya ni khususnya ataupun banyak berlakunya dalam bidang tarannum Al-Quran. Saya pernah menghafal Al-Quran, tapi banyaknya kepada bidang tarannum Al-Quran. Yang mendorongnya adalah ayah saya. Ayah saya dah dorong. Jadi macam mana Qayyim boleh daripada seorang adik-adikku masuk ke dalam pertandingan, macam mana stage dia? Daripada memang dulu masuk daripada peringkat masjid-masjid ke macam mana? Okay, baik. Sebelum saya adik-adikku dulu, saya pernah masuk tilawah. Tilawah dalam kategori pendidikan khas blind. Masa sekolah rendah.
peringkat kebangsaan. Oh. Lepas tu baru masuk adik-adikku. Jadi lepas pada adik-adikku, saya masih lagi terus belajar tarannum. Sampailah ustaz saya ni, almarhum Ustaz Fauzi Awang rahimahullah, memperkenalkan saya dengan orang kata rakaman almarhum Syekh Mustafa Ismail. Jadi sebelum saya kenal dengan Syekh Mustafa Ismail ni, saya hanya kata belajar tarannum tak ada tujuan. Just belajar sahaja untuk ilmu. Tapi apabila saya mendengar almarhum Syekh Mustafa Ismail, jadi saya terdetik dalam hati saya, saya ingin menjadi seperti beliau, seperti almarhum Syekh Mustafa Ismail, yang mana tariknya ataupun kaedah tarannumnya digunakan di seluruh dunia. Sekarang ni kita lihat qari-qari pada zaman now, pada zaman sekarang ni mementingkan hanya nafas yang panjang. Seperti yang kita tengok dalam media sosial, dalam TikTok, kita tengok qari-qari zaman sekarang baca surah Al-Fatihah satu nafas, daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdallin, tak habis lagi nafas dia. Mana dia boleh sambung lagi surah Al-Baqarah. Kan? Tapi cara tarik dia baca itu ialah tanpa burdah. Macam mana tanpa burdah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Contohnya ya. Ustaz boleh sama je tak? Tapi almarhum Syekh Mustafa Ismail ini, dia mempelbagaikan burdah, walaupun dia baca ayat yang sama. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Jadi dia akan main burdah dan main suara. Ada suara kecil, ada suara besar, ada suara hidung. Jadi itulah keunikan Syekh Mustafa Ismail. Jadi lepas saya mendengar Syekh diberitahu oleh guru saya, jadi masa tu saya minta ke ayah saya, kata, ayah, boleh tak ayah pergi cakap dengan Ustaz Fauzi, minta Bluetooth. Dulu guna Bluetooth dulu. Lambat sikit Kalau kita saya yang lambat Bluetooth apa tu ni? Oh Bluetooth. Okey. Kalau kita send pagi ni, malam sekarang baru dapat. Oh. Saya yang lambat ni. Bluetooth. Jadi minta Ustaz Fauzi Bluetooth daripada handphone dia pada handphone ayah dulu. Tapi jadi apabila saya dapat rakaman tu, saya mendengar lah. Saya nak tidur saya dengar, saya bangun pagi saya dengar, pergi tanah tak dengar lah. Lepas mandi saya dengar, nak pergi sekolah saya dengar. Sampailah dia punya burdah-burdah Syekh Mustafa Ismail ni kata sebati dalam jiwa saya, alhamdulillah. Tapi tidak sepenuhnya lah, tidak 100%. Jadi bila dah sampai ke peringkat antarabangsa tu, apa yang perasaan pertama yang Qayyim merasa? Takut dah pasti lah, kan? Jadi nak bersaing dengan pesaing-pesaing antarabangsa tu, apa yang menjadikan Qayyim rasa nak kena buat juga?
Okey, lepas saya diumumkan pemenang peringkat kebangsaan baru-baru ni, saya dah mula nervous. Sebab saya dah mula nervous sebab first time saya pergi antarabangsa. Jadi rasa macam serabut lah dalam jiwa ni kan. Macam mana nak buat, macam mana, ya Allah, Allah mansurni, bantulah aku ya Allah untuk mengalunkan bacaan Al-Quran ini di peringkat antarabangsa. Jadi salah satu yang saya buatnya ialah saya tanya salah seorang qari yang mana telah berpengalaman dalam peringkat antarabangsa ni. Dia kata, buat relax je, buat relax, pergi cakap ataupun berbual dengan qari-qari antarabangsa yang lain. Itulah. Baik, terima kasih pada Adik Qayyim. Oh, maksudnya kita ni panjang lagi perjalanan kita ni, Ustaz. saya kalau Ustaz ni lagi dah. Jadi baik, terima kasih pada Adik Qayyim. InsyaAllah sekejap lagi kita akan pendengarkan lagi bacaan daripada Adik Qayyim. Kita nak teruskan pada pusingan yang kedua ini, pada Piu bila kita sebut berkenaan dengan azam yang Piu sebut tadilah kan. Jadi kita nak tahulah macam mana, adakah peristiwa kita sekarang ni duk turun naik iman kita kan, dan juga kita nak berazam ni nak jadi orang yang lebih baik supaya ialah kita ada iman. Jadi adakah zaman Rasulullah tu pun dah ada macam tu, ada berlakunya melalui daripada zaman-zaman kisah sahabat yang kita boleh jadikan pengejaran untuk kita jadi orang yang lebih bersemangat. Silakan Piu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, ibu-ibu ayah yang sangat saya hormati, memang suka saya petik pada Da'i Syafiqah dulu. Tadi dikata berkaitan dengan pentingnya kita bukan sekadar jadi orang yang baiklah, tetapi orang yang membaikkan orang lain juga, dakwah yang kita sebut soleh dan juga muslih. Soleh dan juga muslih. Bukan kita saja soleh, nanti kalau dapat ilmu ni balik rumah kongsi dengan anak-anak, kongsi dengan suami ataupun siapa yang ada di rumah tu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik juga berkaitan dengan rumah tangga itu. Suka saya, macam saya katalah, kita ni makcik mungkin rajin baca Quran, tapi dengan laki biadab. Sebagai contoh, kita hanya orang beriman tapi bukan orang yang bertakwa. Macam kita juga Pak Haji, kalau masjid ni dia yang sampah dulu, tok siap tak sampah, dia dah sampah. Oh, sampah masjid nyerongin semua orang, senyum sini, senyum sana, salam sini, salam sana. Tapi balik rumah muka orang perima masing-masing. Itu tak bagus. Itu tak bagus. Tak bagus. Sebab itu Nabi SAW meletak kayu ukur. Kalau kamu nak tengok orang ni betul Fatihahnya tidak ataupun baik ke tak baik, kamu tengok macam mana hubungannya dengan pasangannya. Khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang baik dengan keluarga dia. Dia tak diukur orang. Nabi tak cakap orang yang baik adalah orang yang baik dengan orang masjid, orang yang belanja orang makan. Tidak. Termasuklah awak ke Muhammad ke siapa-siapa ni. Oh, mungkin ini nampak tawaduknya, ya Allah, tapi dekat rumah, ya Allah, wahara. Sebab itu Allah letakkan, kalau kamu nak kenal seorang ni baik tak baik, kamu tengok macam mana hubungannya dengan isteri, dengan suaminya. Sebab tu saya menyarankan diri saya khususnya ayah-ayah, ibu-ibu ayah, kalau kita rajin beribadah, semayanglah duha macam mana pun, tetapi kita tidak taat pada perintah suami, hentikanlah makcik, hentikan. Macam tu jugalah pakcik, sama kita ni, sama suami. Kalau kita lah rajinlah apa pun sedekah ke, datang jemaah ke, tapi dengan isteri kita, Allah suruh wa'ashiruhun nabil ma'ruf, berlemah lembut dengan isteri-isteri kamu. Kalau kita pun kopi tu juga terpeleoknya, hentilah pakcik, udah lah tu. Umur dah 60, 70, jalan pun dah nyerit. Kalau tak berubah lagi awak tak tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, masuk pada soalan berkaitan dengan sahabat. Ada ke demo ni pun turun naik? Lepas tu ada.
Manusia kita ni satu makhluk yang nafsu pun ada, takwa pun ada. Ada makhluk yang dia ada takwa je, nafsu haram. Siapa dia? Malaikat. Sebab itu kalau makcik puji malaikat, hentilah makcik. Buang masa je puji malaikat ni. Ya Allah, baiknya malaikat ni. Ya, maknanya apa puji dia? Dia memang tak ada nafsu, memang ada takwa saja. Dan buang masa juga kalau kita mencaci maki ataupun mencela binatang. Sebab binatang makhluk yang tadi malaikat takwa aja, nafsu tak ada. Yang binatang pula nafsu aja, takwanya haram. Takwa tak ada. So macam apalah kambing ni dengan maghrib-maghrib ni pula beromen depan masjid. Contohnya lah. Contoh. Tak payah sebab dia memang ada nafsu, dia tak ada takwa. Kita satu-satunya makhluk Allah yang ada nafsu dan ada takwa. Sebab tu Allah kata apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur ini kata lain bagi nafsu. Kita ni ada fujur, kita ni ada nafsu dan takwa. Sebab itu hikmah Allah bagi iman kita turun naik. Bila iman kita turun, bila kita usaha belum sampai, bila kita usaha untuk naikkan iman, pahala tak makcik? Pahala. Pahala tu. Sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan, ada yang waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dia beriman pada Nabi, tetapi mati dalam keadaan yang kufur. Wal'iyazbillah, ada. Kita sebenarnya tak panggil sahabat pun kan, sebab sahabat ni syarat dia mesti mati pun dalam keadaan Islam, beriman dan pernah jumpa dengan Nabi SAW. Tapi sekadar untuk kita faham lah, orang yang duduk zaman Nabi tu, dia tu sahabat lah. So ada yang beriman awal, lepas tu ujungnya terpeleot, habis mati. Ada yang biasa-biasa saja, tetapi akhirnya beriman dan mati dalam keadaan yang bukan kita tengok apa Musailamah kan. Musailamah kalau nak kira semayang makcik, kalah pakcik oi. Dia saf yang pertama belakang Nabi. Musailamah Al-Kadzab, bapak munafik tu. Tapi apa kesudahannya? Habis. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini memang satu makhluk yang lemah lah. Wa kanal insanu dha'ifa. Ada iman kita turun naik dan sebagainya. Cuma apa yang saya boleh ringkaskan, yang pertama, azam kena kuat, niat. Innamal a'malu binniyat. Ubah kepada yang lebih baik. Kalau hari ini, maaf cakaplah makcik termasuk saya, kalau hari ini kita rajin baca Quran dan sebagainya, tetapi ada masalah sikit daripada ketaatan kepada suami, kena ubah, kena azam sungguh-sungguh. Azam, niat pun dapat pahala dah, belum buat lagi azam. Tapi niat ni yang kata dapat pahala tu bukan niat tiap-tiap ayam bak kata tadi, dah niat sungguh-sungguh. Niat kalau saja-saja niat aku nak inilah jadi macam Qayyim lah tahun depan juara, rentilah, tak payahlah. Tapi tu jauh sangat benar pun, itu nampak benar niatnya ni bohong. Umur 60 tahun 70 tahun pakcik-makcik ni ada tanya, ada can ke jadi juara jok ni antarabangsa Qayyim? Ada can? Alhamdulillah makcik, boleh belajar lagi. Ikhlas, tutup bibir, kita tutup bibir, boleh belajar dah. Okay, itu yang pertama, azam kena kuat. Yang kedua, bila kita dah niat, bila kita azam, kena usaha. Kena usaha makcik. Kalau azam niat tanpa usaha, itu angan-angan dipanggil. Kalau dia dipanggil cita-cita ini, niat azam yang disertai dengan tindakan, itu kita panggil cita-cita. Yakinlah makcik, yang akan baikkan kita, yang akan membaikkan lebih baik, bukan kita, hanya Allah. Cuma Allah nak tengok kita punya susah payah, Allah nak tengok kita punya kesungguhan makcik. Sebab tu dalam surah Al-Ankabut kata Allah SWT apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh, mujahadah ni itu bersusah payah. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk datang kepada aku, insya-Allah aku akan tunjuk kepada dia jalan. Sebab tu Allah nak pertama niat kita, dan yang kedua kesungguhan. Kesungguhan untuk berubah kepada yang lebih baik. Tak kisahlah kita ni siapa dulu, perompak ke, dulu minum arak ke, dulu judi ke, dulu nengok cerita-cerita yang tak patut. Siapa dulu kita, itu tak penting. Yang penting
kita yang sekarang dan kita akan datang. Kan Nabi kata apa? Innamal a'malu bil khawatim, atau kama qala. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amalan itu Allah tengok di penghujung tu. Tuan-tuan jangan pernah rasa putus asa. Jangan pernah dah tak ada cana, aku dah opini ni dah, Allah tak nak terima taubat. Siapa yang kata Allah tak nak terima taubat, dia sangat-sangat bohong. Allah sebut dalam surah An-Nisa, wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawat an tamilu mailan 'azima. Allah nak terima taubat daripada kita. Pintu taubat tak pernah ditutup oleh Allah melalui dua keadaan. Satu, bila nyawa sampai dekat sini, dia ghargharah, kata Nabi, dikelongkong. Masa itu baru pintu taubat ditutup. Yang kedua, waktu matahari terbit di sebelah barat. Masa itu baru pintu taubat ditutup. Selain daripada kedua itu, tidak ada istilah putus asa. Tidak ada istilah Allah tak terima taubat daripada kita. Semua Allah terima taubat daripada kita. Sebab itu taubat kepada Allah, istighfar banyak-banyak pada Allah SWT, azam sungguh-sungguh, dan insya-Allah Allah tahu kita punya tindakan. Kita mengaji, kita belajar ngaji, kita belajar susah payah untuk datang solat, untuk buat baik, untuk berubah diri. Allah Maha mengetahui. Pasti dan pasti Allah akan tolong kita semua. Dan mudah-mudahanlah kita semua ibu ayah berjaya. Kematian dah dekat dah. Saya kalau nak ikut umurnya, tak tahulah. Kita ikut umur makcik-makcik ni, kalau ikut umurnya dah hukum pergi dah ni. Makcik, umur berapa makcik? Nabi kata umur mak aku apa? Sitin wa sab'in kan? 60 hingga 70. Aku rasa ada 71, 72 ni. Itu kalau ikut tahun Masihi. Kalau ikut tahun Islam, makcik yang umur 66 dah sampai 70. Okey, cuba bayang makcik, kalau nak ikut hukum, makcik dah kena pergi dah. Bukan, kalau nak ikut adat. Macam saya, macam demo ni, muda-muda ni, ikut adatnya tak pergi lagi lah. Ikut adat. Tapi ikut hukum esok pun boleh mati. Tapi makcik dua-dua dah kena dah. Ikut hukum pun dah kena, ikut adat pun dah kena. Sebab tu jangan main-main lagi koma. Jangan main-main lagi. Demo kalau nak mencari dunia, demo nak lara lagi, demo baru umur 19, 20 memang manis lagi. Kalau rupa kita ni mentara rupa ni baru nak terbojih perut apa, tengok TV, tak ada, tinggalkan majlis ilmu, udah jangan lagi dah. Udah cepat-cepat, masa dah singkat. Kok tinggal setahun lagi, 2 tahun lagi. Kita semua tahu likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila kematian datang makcik, sesaat tidak lewat, sesaat tidak diawalkan. Ngam-ngam ho kata orang. Sebab tu saya menyeru kepada diri saya lah, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik, termasuk kita semua, marilah sama-sama kita berubah sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita, Allah rahmati kita, Allah tahu susah payah kita untuk kita berubah kepada yang lebih baik, kepada yang lebih baik, kepada yang lebih baik. Saya rasa sekadar itu, udahlah tu, koma lepas ni tutuplah sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yusuf Saimi. Baik, saya pun sentak buka. Maksudnya kita pun menunggu masa. Baik, ayah ibu semua okey ke? Okey ya. Malam ni insya-Allah yang hadir-hadir ni hajatnya JDT ke satu lagi? Yang faham, yang tak faham sudah. Qayyim JDT ke Terengganu? Pantai Timur. Pantai Timur. Mak tak geng lah pula. Aduh, tak geng. Lupa daripada Kelantan ya. Baik, kita teruskan lagi. Belum sempat mula lagi kot. Baik, kita teruskan lagi pusingan yang kedua kita ini pada Dan Syafiqah. Kita tahu Dan Syafiqah merupakan orang kalangan law lah, orang kata perundangan. Jadi kita nak tahu sebenarnya sampai tahap mana kita sekarang ni
Sebab kita tak tahu isu-isu semasa dalam mahkamah kan. Apa sebenarnya yang boleh dia, sebab tadi Da'i Syafiqah ada sebut tentang isu keluarga yang kita boleh jadikan manfaat kita supaya kita berazam kita tak nak dah kita punya keluarga, anak, mak ayah kita ada dalam situasi itu yang boleh jadikan dia sebagai pedoman kita. Silakan Da'i Syafiqah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dah sampai round kedua. Baik, mungkin round kali ni saya kongsikan sedikit kisah-kisah. Kita tengok apa pengajaran kita boleh dapat, InsyaAllah. Okey, yang pertama, subhanallah, bila berkaitan dengan rumah tangga ni, kadang-kadang ada banyak berlaku perceraian. Bukan kadang-kadang, banyak berlaku perceraian. Jadi bila bercerai antara pasangan-pasangan ni, siapa yang besar dapat kesan? Kesan yang paling besar terkena kat siapa? Diri sendiri? Isteri? Anak-anak? Betul, anak-anak. Jadi apa yang berlaku, macam contohlah, ada satu kes kita orang handle ni, dia mak ayah berpisah. Okey, anak ada 4 orang. Anak 4 orang. Jadi apa yang berlaku? Mak ni, ya Allah Rabbi, saya tak tahu kenapa, tapi bagi saya lah, walaupun apa pun yang terjadi antara mereka berdua, pasangan dengan pasangan ni, tetapi dia banyak sangat memburukkan suami dia depan anak-anak. Dia burukkan, ayah kamu ni macam ni, ayah kamu ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Apa yang berlaku? Anak-anak langsung tak nak berjumpa dengan ayah. Anak-anak langsung tak pandang muka ayah, tak bercakap dengan ayah. Cakap, ayah macam ni, macam ni. Itu yang berlaku. Jadi apa yang saya boleh dapat pengajaran, saya ada pernah berjumpa dengan seorang kakak ni. Kakak ni saya jumpa dia waktu pergi umrah. Okay, ini kisah yang di umrah lah pula. Saya pergi jumpa orang ni, waktu ni kita orang berbincang ramai-ramai. Bincang luahan hati, face, heart to heart lah. Kakak ni kata apa? Kita orang ceritalah pasal pengorbanan. Kita sekarang ni tuan-tuan puan, ada di sini hasil pengorbanan daripada siapa? Daripada mak ayah kita, daripada orang-orang yang membesarkan kita. Jadi bila kita cerita pasal pengorbanan, ada yang mengalihkan air mata lah. Mak ayah, teringat mak ayah. Kakak ni cerita apa? Kakak ni cerita dia daripada keluarga yang broken. Mak ayah bercerai. Dan dia kata apa? Dia sangat menyesal. Menyesal sebab apa? Sebab tak dapat berbakti kepada ayah dia. Dia sangat menyesal. Dia kata, kenapalah mak dia buat macam ni waktu dia kecil. Kalau tak dapat peluang dia berbakti kepada ayah dia. Kan, mak dia burukkan ayah dia. Sampai dia rasa macam tak nak jumpa ayah dia. Tapi last-last, akhirnya dia rasa menyesal, dia rasa sedih. Tak dapat berbakti kepada ayah dia yang dah pergi meninggalkan dunia. Itu tuan-tuan puan. Apa pun yang berlaku antara pasangan-pasangan, kita belajar satu perkara. Anak-anak. Saya pergi mahkamah, orang-orang mahkamah ni, hakim-hakim kata, peguam, mudahkan urusan anak guam kamu, jagalah mereka, biarlah settlement perjanjian di luar, supaya apa? Supaya anak-anak punya emosi, anak-anak punya mental tidak terganggu. Anak-anak, mereka ni bakal memperjuangkan kita, bakal berbakti. Jadi biarlah anak-anak ni tak ada masalah antara ibu dan ayah. Itu yang pertama. Yang kedua, Masya Allah, yang kedua, ilmu. Masya Allah, baru-baru ni kita banyak, saya tak tahu lah berapa bulan ni, kita banyak sangat dengar kes perceraian antara orang-orang yang muda-muda. Banyak. Bila tanya, saya tanya satu soalan. Bercerai dalam mazhab Syafi'i rujuk macam mana? Kena bercakap ataupun perbuatan? Mazhab Syafi'i bercerai, nak rujuk balik ni. Bercakap, saya rujuk awak kembali ataupun dengan perbuatan? Perbuatan, contoh perbuatan antara suami isteri lah. Jadi apa jawapannya? Bercakap. Andai, subhanallah, adik ni bagus. Bercakap. Kena cakap. Oh, adik belajar kat mana tu? Kat movie kan. Saya rujuk awak kembali. Tanpa perkataan rujuk ataupun saya kembali dengan awak sekali, adalah perkataan-perkataan yang lain, ayat yang lain. Tak ada rujuk. Mazhab Syafi'i. Tapi ini bawa pergi mahkamah lah. Kalau ada apa, kalau ada perkara ni berlaku, pergi mahkamah, buat pengesahan lafaz cerai, buat pengesahan lafaz taklik ke, cerai taklik, buat pengesahan lafaz rujuk. Kena buat ni
Supaya apa? Supaya kita tahu apa kesan-kesan yang berlaku antara pasangan suami isteri dan juga anak-anak. Okay. Jadi apa yang penting? Ilmu. Ilmu kena tahu. Kalau tak tahu tuan-tuan perempuan, tanya pada ahlinya. Tanya pada orangnya. Kan? Masya Allah, ada pula tanya hibah macam mana, faraid macam mana. Kita tak tahu ni. Tanya pada ahlinya. Kita tanya pada ahlinya. Sebab apa tuan-tuan perempuan? Masya Allah. Okey, itu yang kedua, ilmu. Yang ketiga, Masya Allah, dalam keluarga, jagalah hubungan antara adik-beradik. Jagalah hubungan. Tak ke mana pun, kita pergi mana, kita tak ada nanti adik-beradik lah yang ada untuk jaga kita, yang ada untuk jaga waris-waris kita. Adik-beradik. Hubungan adik-beradik jangan dipecah belahkan. Apa yang berlaku? Salah satu kes, kita orang nak buat faraid sebab arwah mak meninggal. Arwah mak meninggal, sebelum arwah mak meninggal, arwah mak kata apa? Okey, tanah ni yang kita duduk sekarang ni untuk kamu, Alung. Untuk kamu. Cakap daripada dia lain ni. Tapi bila arwah mak dah meninggal, tak ada yang mengaku. Sebab apa? Sebab semua nak dapat bahagian. Bergaduh, berebut harta pusaka. Jadi tuan-tuan puan, jaga hubungan dengan adik-beradik. Janganlah sampai bergaduh-gaduh, kan? Janganlah sampai disebabkan satu harta ni kita berebut sampai tak nak bertegur siapa, sampai ada yang tak bermasam muka, menjerit-jerit, bergaduh-gaduh. Na'udzubillah min zalik. Okey? Jadi biarlah. Itu 3 perkara penting. Yang pertama, anak-anak jangan dipisahkan dengan mak ayah. Jangan diburuk-burukkan pasangan-pasangan kita ataupun pasangan sebelum, maksudnya ex-husband, ex-wife kita depan anak-anak. Yang pertama. Yang kedua, ilmu. Kena ada ilmu. Ilmu tentang perkahwinan, ilmu dalam keluarga, nafkah isteri macam mana, nafkah anak-anak macam mana. Kan kadang-kadang nafkah tu apa tak tahu ni. Kena tahu, kena belajar benda tu. Supaya kita tahu apa tanggungjawab kita terhadap pasangan kita, apa tanggungjawab kita terhadap anak-anak kita, dan kita tahu sebagai seorang isteri apa tanggungjawab kita, apa hak-hak kita. Kan baru-baru ada kes poligami. Ibu-ibu ayah tahu? Kes poligami baru-baru ni banyak berlaku. Banyak. Bila berlaku kes macam ni, perempuan tak tahu nak buat apa. Perempuan tak tahu nak buat apa. Apa hak dia? Dia tak tahu. Jadi bila nak tahu ke hak-hak kalau orang ada poligami ni? Ibu-ibu nak tahu ke? Saya kongsikan sebagai ilmu. Contoh, bila berlaku poligami, suami kahwin seorang lagi. Yang pertama, nafkah isteri. Tetapkan nafkah isteri. Yang kedua, kalau ada nafkah isteri tertunggak. Sebelum-belum ni, tahun 2000 ni dia tak bayar sekian. Claim balik. Tuntut balik. Tapi kalau dah ikhlaskan, biarkan pergi. Yang ketiga, hak bermalam, hak bersama. Yang keempat, harta sepencarian. Harta sepencarian, apa harta-harta kita? Contoh kita isteri pertama, apa harta-harta kita sepanjang tempoh perkahwinan yang kita dapat, kita boleh claim, tuntut. Okey, saya bagi 4 je. Yang seterusnya kita bincang nanti kalau nak tanya. Okey, jadi itu yang penting, ilmu. Berkenaan dengan ilmu, tuan-tuan dan puan, ajarlah ilmu ni supaya tidak berlaku salah nasab, tidak berlaku kucar kacir dalam keluarga. Dan yang ketiga tadi berkenaan dengan hubungan adik-beradik. Jagalah hubungan adik-beradik. Janganlah berpecah belah. Mak ayah pergi, kita nak bahagiakan mereka, kita nak doakan kesejahteraan mereka. Biarlah hubungan adik-beradik ini dijaga dengan baik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Da'i Syarikah atas perkongsian itu tadi. Baik, Da'i Qayyim okey ya? Okey ya? Baik, kita nak teruskan pada Da'i Qayyim. Saya nak tahulah Qayyim bila kita sebut tentang, bila kita tahu Qayyim, macam mana, apa yang menyebabkan halangan Qayyim? Kita tahu Qayyim kalau macam kita ni ialah semangat turun naik. Jadi apa yang menyebabkan menjadi Qayyim punya pendorong yang kuat semangat sampailah sekarang ini? Dan juga kita nak Qayyim share lah pada kita apa tips yang menyebabkan kita boleh, sebab kita hari ni bila kita dengar awal tadi Qayyim baca, kita sama macam lepas ni kita tak boleh jadi ni, kita kena pekat-pekat mengaji lepas ni.
Lepas ni insya-Allah lah ramailah mengaji dengan Ustaz Zakri, dengan Haji Wan. Haji Wan pun boleh terrenung. Dengan Haji Basri insya-Allah. Lepas ni insya-Allah boleh. Sebab apa kita dah semangat bila dengar Adik Qayyim. Jadi boleh tak share kat kita tips macam mana? Silakan. Ada tak rasa macam tak boleh jadi ya? Sebab saya tengok tadi, terbelik-belik macam mana ni nak tengok muka surat ni. Sekejap saya pun nak tengok juga mana muka surat dia kan. Ada tak rasa patah semangat? Ada? Silakan. Bismillah. Okey, sepanjang saya belajar khususnya dalam ilmu maqamat ataupun taranum Al-Quran ni, yang menjadi pendorong kepada saya ialah yang pertama family saya, yang kedua guru-guru saya, dan yang ketiga rakan-rakan saya. Family saya ni dia apabila saya tahu dia tahu yang saya ni mempunyai kata suara lah. Sebab saya sebelum taranum ni saya azan. Saya banyak azan Mekah, azan Madinah. Nak try boleh insya-Allah. Okey, saya azan. Lepas tu ada salah seorang ustaz ni, nama dia Ustaz Fauzi. Dia cakap kat ayah, dia kata, anak awak ni suara sedap ni. Kasut Kelantan lah. Anak awak suara sedap ni. Ngaji taranum lah. Ngaji belagu. Ayah kata, boleh lah. Jadi itulah momen pertama yang saya diperkenalkan dengan tuan guru saya yang pertama, Ustaz Fauzi awak. Itu dorongan yang pertama. Dorongan yang kedua ialah daripada rakan-rakan saya, kawan-kawan baik saya, yang mana setiap kali ada pertandingan mesti dia orang akan ikut, kecuali Sabah Sarawak. Macam baru-baru ni pertandingan kebangsaan di Pulau Pinang, dia orang ada, dan dia orang bagi sokongan lah. Kata, awak molek je, orang lain nak masuk pula. Dan alhamdulillah antarabangsa baru ni pun dia orang ada juga bersama saya. Dan yang dorongan yang ketiga ialah guru-guru saya, yang mana guru-guru saya khususnya Ustaz Fauzi banyak memberi nasihat kepada saya berkaitan dengan musabaqah ataupun ilmu maqamatnya. Antara nasihat yang saya pegang, dan alhamdulillah saya tak pernah merasa putus asa dalam bidang ni. Dia kata apabila awak masuk mana-mana pertandingan Al-Quran khususnya, niatlah bacaan kita itu kerana Allah Ta'ala dan kerana untuk memuaskan hati audiens. Juri itu lain kira pula. Juri ikut pandai dia lah, dia nak kira markah apa semua kan. Jadi audiens ni puas hati. Dia kata, oh sedap je yang baca ni. Alhamdulillah. Jadi niat kita baca Al-Quran, tak kira lah pertandingan ke, persembahan ke, niat kerana Allah Ta'ala. Okay, itu untuk dorongan lah. Okay, yang kedua, tips. Tips ni umum lah. Saya baru sahaja dapat tips ni daripada salah seorang guru saya. Baru minggu lepas dapat yang fresh. Fresh daripada guru saya Tuan Haji Hussein bin Yunus, Johan Antarabangsa 1997. Yang ni untuk tips untuk umum untuk membaca Al-Quran. Dalil dalam pembacaan Al-Quran mesti kena ada 4 perkara. Yang faham dan amal tu lainlah. Ini bab baca saja ada 4 perkara kena belajar. Yang pertama tajwid, yang kedua fasahah, yang ketiga tarannum, dan yang keempat suara. Fasahah ni ialah cara untuk waqaf dalam Al-Quran. Cara waqaf, cara sebut huruf. Tajwid ni lah dengung panjang pendek. Okay. Mula kita kena belajar tajwid. Sebab kalau kita belajar tarannum tak bertajwid, tidak sempurnalah Al-Quran. Sebab Al-Quran tarannum ni ialah
hiasan untuk Al-Quran yang telah sedia sempurna. Al-Quran ni sempurna dah. Dia turun tu dengan sempurna. Tarannum ni hanya untuk menghiaskan balik. Sebab itulah timbulnya lagu Bayati, lagu Nahwan, lagu Ras. Boleh test sikit lagi? Belanja sikit, belanja. Budak-budak sekarang belanja sikit. InsyaAllah. Saya nak request sikit boleh? Saya boleh, nak Nahwan ada, Nahwan. Ramai ni. Saya tahu tu je. Kalau Nahwan tu cikgu mati lepas tu. Jadi sila. Okey, Nahwan contoh kita ambil surah Fatihah lah. Contoh lagu Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu lagu Nahwan. Syekh mana yang familiar dengan lagu Nahwan? Misyari. Pandai. Jadi Syekh Misyari ni dia banyak baca lagu Nahwan. Contoh. Jadi lepas kita belajar tajwid, kita belajar fasahah, cara nak wakaf dalam Al-Quran. Mungkin Ustaz Fahimi tahulah. Kan? Wakaf ibtidak. Okay, lepas kita mahir dalam bidang tajwid, dalam bidang wakaf ibtidak, kita belajar tarannum. Bukan tarannum macam musabaqah pertandingan tu, bukan. Kita belajar tarannum murattal, khususnya bagi imam-imam. Baru ramai nak mari semayang. Okey, beza murattal mujawad ni ialah, murattal ni tarannum yang kita biasa baca dalam solat. Macam lagu tadi, lagu Nahwan dalam bentuk murattal. Mujawad ni orang guna time baca persembahan, baca musabaqah. Dia slow sikit lah. Jaharkah. Ada request lain Ustaz Fahimi minat lagu Jaharkah. Okey, Jaharkah insyaAllah. Ini tarannum murattal, lagu Jaharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jadi yang familiar dengan lagu Jaharkah ni ialah, kalau tuan-tuan kenal, Muzammil daripada Indonesia. Itu bacaan murattal. Cuba bayangkan kalau kita baca tarannum dalam solat macam mana. Lambat nak habis. Allahu Akbar. Allahu Akbar seluruh dah. Allahu Akbar. Menghayati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa alhamdulillah tak start lagi, makmum tak ada. Itu menjawab.
Itu menjawab. Jadi apabila kita belajar 3 bidang tu, tajwid, apa betul? Fasahah dan tarannum, last sekali kita belajar suara. Macam mana kita nak sebut huruf Al-Quran dengan suara kita. Sebab suara ni ialah kata induk lah, induk dalam menyebut huruf Al-Quran. Kalau kita baca suara tak betul, jadi tak betul lah sebut huruf. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak betul lah. Ya, menarik belajar suara ni Ustaz. Kalau kita jadi tok guru kan, jadi kita boleh tengok lah macam mana. Banyak pesing lah. Orang Perak baca lagu ni. Macam mana Ustaz orang Perak baca? Kalau orang Kedah baca lagu lain pula. Ulah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kan. Suara Ustaz. Jadi kita nak betulkan suara, kena belajarlah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah 4 bidang tu. Yang pertama tajwid, kena mahir tajwid, dengung, panjang pendek, mat asli, mat tak asli, apa semua kena belajar lah. Lepas tu fasahah, wakaf ibtidak lah. Wakaf ibtidak, fasahah ni payah sikit lah Ustaz, sebab dia kena faham makna. Lepas tu tarannum. Ramai orang sekarang ni, golongan muda nak belajar Al-Quran, dia tengok tarannum lah. Sebab adanya tarannum viral, nahwan viral, jahakah viral, semua viral. Bayati viral, habis viral. Tarannum dan suara. Jadi kalau suara tak betul, sebutan Al-Quran pun tak betul, tajwid pun kelaut Ustaz. Sawa di sawah, sawa, macam-macam keluar. Gitulah Ustaz. Tips untuk umum lah kalau siapa-siapa nak baca Al-Quran. Baik, terima kasih pada adik Qayyim atas perkongsian itu tadi. InsyaAllah moga-moga menjadikan kita sebagai orang yang kata ada azam baru pula kan. Baik, kita nak penutup. Kita pun nampak ada queue lah untuk kita tutup. Jadi apa yang kita dapat simpulkan, dan bila kita ada semangat ni, apa yang kita boleh buat lah. Takkan esok tiba-tiba saya tengok apa ni semua solat tahajud 10 rakaat semua, kan. Maksudnya apa yang kita nak step terusnya untuk kita konsisten. Silakan sebagai penutup. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Baik, yang pertamanya tuan-tuan, masa yang lalu jangan pernah putus asa. Allah SWT pernah bagi tahu tu hebatnya Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Asrafu ni tuan bukan salah yang biasa-biasa. Asrafu ni salah yang kau ni. Dia dosa dalam Quran banyak. Dzunub, dosa juga. Tapi asrafu ni semua dosa dia buat. Macam Fir'aun lah kata-kata tadi. Allah bagi tahu, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala, walaupun kamu mempunyai dosa yang semua bunuh orang, semualah buat, apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa atas rahmat daripada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Aku akan ampunkan seluruh dosa-dosa kamu. Innahu huwal ghafur rahim. Sesungguhnya kalau kamu nak kenal aku adalah Ghafur, zat yang sangat suka memaafkan kesalahan kamu. Dan Ar-Rahim, aku adalah zat yang sangat cinta dan kasih kepada kamu. Itu yang pertama, bertaubat kepada Allah, kembali kepada
Allah SWT apa yang dah kita lakukan. Yang kedua, makcik, kehidupan kita yang sebenar bukan di sini. The real life adalah kehidupan selepas kehidupan ini. Kehidupan kita sebenar bukan sini, makcik. Bukan. Kalau orang kata kita ni handsome ke, kamu janganlah percaya betul. Betul. Sebab bukan betul lagi. Dalam hatinya entah macam-macam. Contohlah. Contoh apa, kalau cerita panjang, saya ada budak, seorang budak tu, budak you lah, masa buat orang dekat you. Dia boleh balik-balik, ustaz saya nak kahwin. Oh, baguslah. Habis ngapa kamu nak kahwin? Awak tanyalah kan. Dia kata, ustaz saya masa berkawan dengan orang rumah saya ni, kalau dia kata bahasa perempuan tu lah, dia hantar gambar waktu dia tidur, perempuan tu tidur, comelnya dia tidur ustaz. Dia kata, awak kata kamu nak kahwin pasal itu? Yelah ustaz. Ya Allah, awak kata kalau pasal itu kamu kahwin, dah anak 3 orang 4 orang esok, dah apa kena tembak, ada semua ada. Dunia ini bukan the real, tak. Tuan-tuan cuba tengoklah pakcik-pakcik macam abang, akak kan, dulu kahwin, suami mana rupanya? Bukan yang nak cakap kan. Ui, memang badannya kemah lah. Sadar kata orang, sadar. Tengok tersandar semua dah. Tak ada, maksudnya ini bukan the real life. Bukan, tuan-tuan ceritalah apa pun, nikmat pun dia tak penghujung dengan nikmat. Tapi kalau dekat syurga esok, Allah makcik, bukan apa yang makcik minta, apa yang makcik hendak pun nak makcik dapat. Okey, sekarang ini ada beza tau. Ada beza apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Contoh, makcik ingin tak, ini ingin ya, makcik ingin tak melancong di seluruh negara dekat dunia? Ingin tak? Tapi ngapa tak minta kat suami? Ingin, tapi minta tak? Tak payahlah minta, maaf. Tak iyanya. Negeri ini pun tak habis lagi aku pusing. Maksudnya, hendak minta dengan ingin lain. Tapi kata Allah SWT dalam Quran, apa kata Allah SWT? Waktu kita masuk syurga esok, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud, lahum ma yasha'una fiha. Apa kata Allah? Udkhuluha bisalam. Makcik-makcik, tuan-tuan yang sangat saya hormati, kita masuk syurga esok bukannya masuklah, tidak, bukan kapet merah lagi awak rasa, tak tahulah kapet apa. Dijemput dengan penuh penghormatan oleh Allah, oleh malaikat Allah, berbondong-bondong. Udkhuluha bisalam. Masuklah makcik kiah, masuk. Lahum ma kata Allah SWT, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khudud. Hari ini adalah hari yang kekal abadi buat kamu. Ibu-ibu ayah, kalau tuan-tuan bahagia dengan suami, sangat sayang kepada cucu, tapi hati kita tak sedih sebab kita akan berpisah pada dia. Tak dia pergi, kita pergi. Betul tak? Itu satu berita gembira, kata Allah, ini adalah hari yang kekal abadi buat kamu. Kalau kamu bersama dengan anak cucu, tidak akan ada erti pemisah lagi dah. Tidak akan ada perpisahan kamu dengan isteri, tidak ada perpisahan kamu dengan anak, dengan adik-beradik, dengan mak ayah kamu. Tengok ibu-ibu ayah, mak ayah kita dah tak ada, kita dah berpisah, sedih. Inilah kehidupannya. Tapi kehidupan sana, di syurga nanti, kita tidak akan berpisah. Dan Allah kata, lahum ma yasha'una fiha. Apa juga yang kamu ingin, bukan yang hendak tadi. Apa juga yang kamu ingin, bukan minta. Apa yang kamu ingin, kamu akan dapat dalam syurga. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada adik Qayyim kita, sedikit sebanyak memberi. Pertamanya, dia telah mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan baca Quran dengan lagu Taranum ni, maksudnya lagu makcik. Oi, Taranum itu bahasa Arab. Kalau orang dekat Arab-Arab tu lain panggilnya, tak dipanggil Taranum kan, apa naram apa semua kan. Itu kalau tempat-tempat lain. Itu maksudnya lagu. Nabi suruh, adalah hadis Nabi, hiasilah, itu yang Qayyim kata tadi tu, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Dan kita juga yang mendengar, suka dengar. Adik Qayyim kata baca, kita adalah pencinta sunnah Nabi SAW
iaitu membaca Al-Quran dengan berlagu. Dan yang ketiga, yang terakhir, macam Qayyim sebut tadilah, kita kena terus belajar apa pun yang cerita pasal tajwid tu. Saya ambil satu, ngapa dia baca tu sedap, kita baca terpeleot Makcik? Sebab kita hurufnya pun Allah tak tahu arah. Dia tadi tu, kalau kita nak cerita dalam tajwid, huruf ta Makcik ni, saya bawa cerita sikit ya. Huruf ta ni sifatnya syiddah dan sifatnya hamas. Bukan lemah, hamas. Satu tahan nafas, tetapi tahan suara, tapi dalam masa yang sama nafas kena lepas. Yang mana dulu yang makcik kena raikan. Sebab tu kalau kita tak mendalami ilmu tajwid, sebab tu kalau makcik baca ghalabas, dia bunyi macam tak tekan. Sepatutnya tahan dulu, baru dilepaskan nafas itu. Ghalabat. Itu yang dia sampai kopi itu kemahnya kita nganga je lebuh. Itu bahasa. Saya ambil satu jelas. Ini memang maklum, orang Melayu dua huruf ni salah sebut. Secara umumnya, tak kisahlah Pak Imam ke, dua huruf ni selalu salah sebut. Pertama makcik huruf dha. Okey, cuba makcik sebut huruf minaz zalimin. Lidah ke dalam keluar? Dalam. Minaz zalimin kan dalam. Salah. Tengok dia baca. Dekat mana huruf zal, dekat mana huruf tha, dekat situlah lidah kita ketika menyebut huruf dha. Cuba. Okey, cuba tha dulu. Tha. Zal. Cuba dha. Nak tercabut gigi. Sebab tak selalu betul tak? Betul. Subhana rabbiyal azimi. Udah salah. Nampak? Tapi nasibnya salah kecil. Kan, itu bukan rukun dan sebagainya. Awak nak bagi tahu kenapa roh Al-Quran kita baca kita tak rasa zuk dia, kita tak rasa roh, sebab kita tidak memenuhi hak huruf, hak Al-Quran. Demo ni belajar, mereka memenuhi hak huruf, barulah hidayah itu, barulah zuk itu, perasaan itu hadir. Wallahu taala alam. Awak minta maaf sangat-sangat lah. Ya, minta maaf sangat, rempang pula rasanya. Saya minta maaf terkasar bahasa di akhir kalam-kalam saya ini. Saya minta ampun, minta maaf sangat-sangat, dan terima kasih atas jemputan. Ini kali kedua lah saya dapat hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mengundang barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kepada Piu Suhaimi. Baik, kita nak teruskan kepada Syafiqah. Sedikit orang kata nasihat yang boleh kita bawa, yang manfaat untuk adik-adik, ayah-ayah, ibu-ibu yang kita jadikan pada hari ini. Silakan. Baik, saya dah faham dah sedikit tu. Baik, alhamdulillah kita sampai berhujung pada malam ni. Mungkin saya nak kongsi beberapa perkara yang dikongsikan oleh guru-guru yang lain. Yang pertama adalah teruskan belajar. Apa dalam kehidupan kita, sampai mana pun tahap kita, umur berapa pun, teruskan belajar. Datang kuliah, pergi mana-mana, kelas online, pergi terus belajar dan belajar. Adik-adik, rajin-rajin belajar. Rajin-rajin tanya orang-orang yang lebih besar. Rajin-rajin tanya guru-guru, ibu ayah dan sebagainya. Okey, teruskan belajar. Yang kedua, Masya Allah, cari guru yang benar. Cari guru yang benar. Kan, nak pergi belajar ilmu fiqh, cari guru yang boleh ajar ilmu fiqh. Jangan cari guru yang salah. Sebab banyak juga kes-kes yang berlaku, dapat guru yang salah. Jadi akhirnya kecundang, tersesat dan sebagainya. Cari guru yang benar. Yang ketiga adalah banyakkan berdoa. Baru-baru ni saya nak kongsi sedikit lah. Baru-baru ni kita dalam kehidupan ibu-ibu, ayah-ayah, kita ada rasa down, ada rasa putus asa, ada rasa banyak sangat benda main kat fikiran, tak selesai-selesai pun. Jadi hari tu ayah baru balik umrah, saya jumpa ayah. Ayah, Syafiqah sesak ni, orang kata macam orang kata banyak sangat fikir. Lepas tu ayah senang je ayah cakap, Syafiqah, manusia ni kalau kita minta banyak-banyak, manusia menyampah. Orang kan, orang semua yang kita insan-insan ni, kalau kita banyak minta dengan dia, dia tak suka. Tapi dengan Allah, kita banyak minta, Allah suka. Kita banyak minta, banyak bercakap dengan Allah, Allah cinta, Allah rindu dengan kita. Ayah bagi satu nasihat, bagi satu doa. Syafiqah banyakkan doa.
Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan kau susahkan. Ya Allah, kau mudahkan, jangan susahkan. Jadi apa pun tuan-tuan puan, banyakkan berdoa, banyakkan minta dengan Allah. Apa yang kita nak, apa yang kita rasa tak lapang ni, minta dengan Allah, Allah lapangkan. Yang keempat, banyakkan beristighfar. Masya-Allah. Saya tengok guru-guru banyakkan dia cakap banyak istighfar, istighfar, istighfar. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Segala yang susah Allah permudahkan. Jadi itu saja 4 perkara. Saya minta maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara. Saya bagi pantun boleh? Boleh Kalau ada sumur ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah, mohon diri ini dimaafi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih pada Puan Suhaimi dan juga Da'i Syafiqah. Baik, kita berada pada hujung kita punya segmen hari ini. Kita akan tutup dengan bacaan alunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Adik Qayyim. Jadi marilah sama-sama kita mendengar sedikit bacaan yang akan disampaikan oleh Adik Qayyim dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Sebelum itu marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada para syuhada kita di Palestin, khususnya di Gaza. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
وأكثرهم الفاسقون. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Adik Qayyim Nizar Sarmin atas bacaan ayat suci Al-Quran sebentar saja tadi. Maka dengan berakhirnya bacaan tadi, maka berakhirlah forum kita pada malam ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mungkinlah rasa macam tak puas kan. Jadi insya-Allah saya juga nak maklumkan bahawa esok Adik Qayyim akan bersama dengan penduduk di Puncak Setiawangsa, iaitu di Surau Ar-Rashidin, Puncak Setiawangsa. Jadi bolehlah kata ke sana waktu subuh nanti. Jadi Adik Qayyim akan berada di sana insya-Allah. Baik, itu saja pada malam ini saya akhiri. Sebelum itu saya nak juga mohon maaf atas kesilapan dan juga terkasar bahasa, dan juga saya terima kasih kepada semua atas perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.